Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 10 hari bulan 5 2023, kita mula tafsir surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar, surah yang ke-82, juzuk yang ke-30. Surah Infitar, surah 82, juzuk 30. Kita akan baca 5 ayat. Kemudian kita pergi kepada muqaddimah, huraian ayat dan fawaid, insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 1361. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. 5 ayat je. Balik semula, undur ke muqaddimah, muka surat 1360 untuk muqaddimah. Surah ini diturunkan di Makkah, yakni surah Makkiyatun, wa naqala al-ijma' ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mengandungi 19 ayat. Ayat dia 19 aja. Dinamakan asma'us surah, dinamakan surah Al-Infitar, yakni terbelah. Kalau kata pecah pun enggak habis. Terbelah atau pecah pun enggak habis. Kerana pada awal surah ini Allah SWT menegaskan tentang saat berlakunya hari kiamat, ialah ketika langit terbelah. Langit terbelah. Wa summiyat aidan, tulis pelajar. Ini tak ada dalam tafsir, dalam pimpinan. Nama yang kedua dinamakan dengan ayat surah Idzas Samaa'un Fatarat, apabila langit terbelah. Dalil dia an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin. Siapa dia suka nak tengok gambaran hari kiamat seolah-olah berada depan mata dia, falyaqra, naklah dia baca 3 surah. Idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat, idza samaa'un syaqqat. Kita dah baca dah baru ni. Idza syamsu kuwirat, ni idza samaa'un fatarat. Akan datang idza samaa'un syaqqat. 3 ni kalau kita baca dia
kita faham, nampak macam kiamat tu depan mata. Hadis ini akhrajahu At-Tirmizi wa Ahmad bisanadin sahih ataupun hasan. Satu lagi hadis, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qama Mu'azun fa shalla al-isya al-akhirah fa tawwala. Mu'az, sahabat Nabi ni, dia jadi imam solat isya, panjang dia baca. Orang pergi report kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab orang Madinah ni dia kerja di kebun. Kerja di kebun. Pagi sampai gelap. Jadi isya tu orang panggil habis gas dah. Letih sangat-sangat. Kalau panjang tak larat dia. Mu'ad pergi baca panjang. Jadi sahabat lagi report ke Nabi SAW. Nabi panggil, afattanun ya Mu'az. Mu'az, mu nak menguji orang, menimbulkan fitnah pada orang. Nabi kita ulang, afattanun ya Mu'az. Aina kunta an, mana surah-surah yang pendek itu? Sabbihisma rabbikal a'la, wadduha, idza sama'un fatarat. Mana Nabi sebut nama idza sama'un fatarat. Jadi kita kena, itu lafaz akhrajahu An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Wa fi lafzi Muslim, lain pula, iqra' wasyamsi wadduha wadduha wal laili idza yaghsha sabbihisma rabbikal a'la. Yang pentingnya Nabi tak tengok keadaan lah, tengok keadaan. Kalau orang dah apa ni, dah penat sangat, janganlah baca panjang. Nanya ke masyarakat. Ini anak perhati tengok sebahagian daripada imam. Bila kita ceramah panjang, isya tu patutnya jangan dipanjang lah, bacaan tu pendek je lah. Sebab ni pakcik-pakcik duduk dengar kuliah ni, dia duduk tahan wuduk dia tu. Lama dah. Jadi nak keluar ambil wuduk lain, saya nak pergi tandah pun malas. Jadi tunggu solat isya baru keluar. Jadi banyak masyakkah. Kadang-kadang pengerusi bisik dengan kita, ustaz jangan panjang ceramah. Kita ada jamuan pas ni. Boleh ketua imamnya baca satu muka pula. Jadi tidak seimbang. Kita ni kena faham realiti dan semasa. Pelajar-pelajar kita jadi imam, kena peka dengan keadaan. Tengok suasana. Kalau hari tak ada apa-apa, pukul 8:28 dah azan isya, bacalah panjang sikit. Ni pukul 9 dah baru azan isya. Nak baca panjang lagi. Jadi nanya ke pakcik-pakcik, makcik kita ni, nenek-nenek ni, duduk tunggu isya tu. Dia orang ni ada masyakkah, macam-macam penyakit, ada prostat, macam-macam. Jadi kita kata menyusahkan orang. Itu di antaralah. Tengok Nabi tegur Mu'az, afattanun, mu nak buat fitnah pada orang, menyusahkan orang. Jangan. Nabi tegur. Baik, bukan tajuk kita buat teguran, tajuk kitanya nama surah. Tengok ayat. Dia punya, adapun kelebihan surah, tadilah hadis Ibnu Umar tadi jelas. Siapa nak tengok macam gambaran kiamat depan mata, baca 3 surah itu. Intisari kandungannya menggambarkan kehancuran alam dunia dan segala isinya pada hari kiamat, lalu digantikan dengan alam yang baru, iaitu alam akhirat. Pada saat itu manusia dibangkitkan hidup semula untuk dihisab, dan masing-masing akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan yang telah ditinggalkannya. Baru tahu. Bila kita kiamat esok ataupun kita mati sekarang, kita pun tahulah banyak kerugian kita sekarang. Allah bagi peluang untuk kita beribadat, tak ibadat. Allah bagi peluang harta banyak, tak infak. Allah bagi peluang tubuh sehat, tak berjalan ke masjid, tak bantu orang. Bila mati baru nampak pembaziran yang berlaku, kerugian yang amat besar bagi diri seorang hamba Allah yang diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk menambahkan ibadat, meningkatkan ketakwaan, dan peluang-peluang yang ada ini jangan disia-siakan.
Sungguh zalim manusia yang tergamak menderhaka kepada Allah yang amat melimpah nikmatnya, Tuhan yang telah mengaturkan kejadian manusia, lalu menjadikan anggotanya sesuai dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan, serta menjadikan binaan tubuhnya sama padan dengan kekuatannya. Comel. Allah Ta'ala buat kita ni comel. Apa? Tengok jari kita ni. Kalau sama panjang belakang, macam mana mau makan nasi? Bila tak sama ni, baru jadi boleh makan. Kalau tidak lebih, macam mana dia buat? Yang ajaib laginya, basmah ni. Ini. Cok jari ni, macam mana tak sama? Juta-juta orang tak sama. Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah disusunnya kejadian manusia comel. Kepada golongan yang engkar ditegaskan, sebenarnya tidak ada yang mempunyai memperdayakan kamu, bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan. Kemudian diterangkan bahawa manusia ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaannya serta menulis segala amalnya. Mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Setelah itu dijelaskan gunanya catatan-catatan malaikat itu ialah untuk menyatakan sesiapa yang berbakti, beramal soleh dan siapa yang bersalah, kerana sesungguhnya orang-orang yang berbakti dan taat dan melakukan amal kebajikan akan beroleh sebaik-baik balasan. Sebaliknya orang-orang yang bersalah buruk padanya. Surah ini diakhiri dengan menerangkan hakikat hari akhirat. Hari itu ialah hari seorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain, dan segala perkara pada hari itu tertentu bagi Allah. Kecuali dalam isu syafaat yang Allah Ta'ala izinkan kepada hamba dia yang boleh beri syafaat, pertolongan kepada orang, maka itu warid. Sekarang kita berpindah kepada maqasidus surah. Objektif surah ini menerangkan tentang apa? Isbatul ba'thi, nak menetapkan bangkit semula. Wa bayanu ahwali yaumil qiyamati, menyatakan huru-hara hari kiamat. Wa tanbihun nas ila wujubil isti'dadilah, memperingatkan manusia wajib membuat persiapan untuk menghadapi kiamat. Sama ada kiamat besar, mati semua orang, ataupun kiamat individu apabila matinya seorang. Ada 5 tajuk utama dalam surah ini. 5 isu utama dalam surah ini. Yang pertama, Allah Ta'ala sifatkan huru-hara hari kiamat. 1. 2. Zikru janibin, Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada nikmat Allah Ta'ala kepada makhluk dia. Salisan, bayanu, menjelaskan bahawa semua amalan manusia ini ada malaikat kiraman katibun, malaikat yang mencatat. Kiraman katibin, duk tulis apa yang kita kata, apa yang kita buat, apa yang kita makan, semua ditulis oleh malaikat. Tak payah lagi kita sibuk-sibuk duk tulis amalan kita, duk tulis di Facebook dan mana, sebab semua itu berlaku telah dicatat oleh malaikat. Rabi'an, yang keempat, bayanu husni aqibatil abrar, menjelaskan eloknya akhir kesudahan hidup orang-orang yang baik dan buruknya keadaan orang yang jahat. Na'udzubillah. Khamisan, yang kelima, bayanu izami yaumil hisab, menyatakan besarnya huru-hara hari pembalasan dan manusia akan dibongkarkan segala apa yang mereka lakukan, dan semua urusan pada hari itu hanyalah di bawah peraturan Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa boleh sembunyi, tak ada siapa boleh lawan, boleh engkar. Munasabah ayat ini, surah ini dengan surah yang sebelumnya. Surah sebelum dia surah apa? Surah At-Takwir. Munasabah surah ini, surah Al-Infitar, surah At-Takwir,
surah Al-Insyiqaq, semuanya menceritakan tentang huru-hara dan keadaan hari kiamat. Karena itu Nabi SAW suruh nak tengok gambaran kiamat, baca surah-surah ini. Alhamdulillah. Baik, tamatlah muqaddimah para pelajar. Sekarang kita berpindah kepada tafsirul ayah. Tafsir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah. Langit terbelah. Ai idza as-samaa'u ma'a quwwatiha wa shiddati ihkamiha. Langit ni Allah Ta'ala sebut dah kan, dia buat dengan kukuh, rapi binaannya. Kukuh lagi, rapi binaan, tak pernah pecah, tak pernah terbelah. Tapi pada hari kiamat, insyaqqat, terbelah, berlubang habis sana sini. Satu, itu iza yang pertama, wa iza. Dalam surah yang lepas berapa iza? Berapa dah? 12. Jadi tengok tanda pelajar. Iza yang kedua, wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang gugur bertabur. Allahu Akbar. Bintang gugur bertabur. Ai tasaqatat wa tafarraqat. Gugur bintang. Macam gugurnya buah-buah. Pecah habis. Munasabah dia, lamma kana yalzamu min fitariha wahyuha. Bila dia pecah, terbelah, jadi gugur, jatuh. Sebab apa Allah Ta'ala sebut jatuh ni? Kita ni kalau benda nak jatuh atas kepala saya, takut. Takut. Ni langit belah ni bukannya jatuh buah durian, pecah kepala dah. Jadi supaya kita jangan berani bila pecah langit ni jatuh atas kepala, mati. Masalahnya di akhirat esok tak mati-mati. Kalau mati senanglah orang kafir tu, sekali kena azab mati, habis episod, memang habis cerita. Ni cerita dia tak mati. Cerita di akhirat tidak mati. Tidak ada kematian. Maka Allah Ta'ala sebut wa idzal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Wa iza yang ketiga, wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan pecah bercampur baur. Apa dia maksud? Laut tu pecah. Wa futiha ba'daha ila ba'din. Sambung laut. Sekarang ni tak sambung. Laut Cina Selatan, laut ni ada kawasan dia. Di akhirat esok dia sambung belakang laut. Kata Imamul Mawardi rahimahullah dalam tafsir, apa makna fujirat? Macam mana laut tu pecah, bersambung macam mana? Pendapat Hasan Basri, dia kata yabisat. Semua laut kering, tak ada air. Satu. Pendapat Ibnu Abbas, iaitu khulitat, laut campur habis. Mana ada 7 lautan, jadi satu laut. Dia sambung habis, air dia sambung. Pendapat yang ketiga daripada Qatadah, dia kata fujira azbuha fi maliha. Bercampur air laut sekarang ni dengan air tawar, tak bercampur. Air kiamat esok dia bercampur kau. Tak tahu jadi air masih ke tidak. Wallahu alam. Wa yahtamilu rabi'an, Mawardi kata ada pandangan yang keempat, fadat, air laut naik, pasang. Bila pasang tu jadi sambung habis laut-laut tu.
Wallahu alam. Macam mana kita nak tahu? Yang penting saat itu saat huru hara. Saat huru hara. Allahu akbar walillahil hamd. Wa izal biharu fujirat, laut bercampur. Campur sama ada campur dengan air tawar masin ataupun dia bercantum, laut-laut yang ada ataupun kering. Itu semua ada pandangan ulama tafsir dari kalangan salafus soleh yang kita boleh katanya wallahu alam, menunjukkan huru hara yang begitu berat, yang begitu dahsyat. Itu yang nak bagi tahunya, huru hara yang begitu berat dan begitu dahsyat. Ayat yang keempat, wa idzal quburu bu'sirat, dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Kubur ay wa idzal quburu usirat wa quliba fi batniha minal amwa ila zahriha, kubur dicokeh habis, terbalik, keluar habis segala isi kandungan dia, jadi hidup balik manusia. Jadi oleh kerana manusia ni dia mikir tak bangkit semula, tak ada orang hidup balik, maka Allah Ta'ala bawa sini wa idzal quburu bu'sirat, kubur dibongkar, semua orang dalam kubur akan keluar. Tak usah kata kita gimana lah, kita akan keluar dalam kubur untuk bertemu Allah Azza wa Jalla bagi menerima hisab, melalui proses hisab dan pembalasan yang setimpal. Kita berdoa pada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala jadikan kita ini orang yang amalannya baik, amalan baiknya banyak, amalan tak baik tidak ada, barulah selamat. Kalau banyak hak tak baik, sudah. Kalau sama banyak, nak gimana kita? Syurga ke neraka? Ini dia panggil tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan nak maafkan, dia maaf. Kalau nak azab, itu di bawah kuasa dia. Jadi kita jangan letaklah kita ni di bawah, di satu tempat yang berisiko. Apa dia tempat risiko? Kita ni sama banyak yang amalan kita, jangan. Kita mesti banyak yang baik. Berapa kali izah? 4 kali. Sebab dia ringkas sini, dia sebut 4 kali. Yang sana tadi 12 kali. Kemudian bila sampai ke 4 kali izah, Allah Ta'ala menyatakan di akhir ayat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setelah semuanya itu berlaku, mengetahuilah tiap-tiap diri akan apa yang telah dikerjakannya dan yang telah ditinggalkannya. Baru kabar. Orang Kelantan kata baru kabar demo. Baru kabar, baru tahu apa yang membuat, apa yang kamu tak buat. Jadi tengok tafsir dulu. Munasabatul ayah lima qablaha, lamma kanat hadhihi syurut kulluha, syarat-syarat sini ataupun tanda-tanda ini, tanda kiamat ini menunjukkan kepada kedetailan, ketelitian ilmu, dan setiap perkara itu ada perkara yang pelik, yang ajaib, menunjukkan bahawa manusia ini akan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, ke alam akhirat. Setiap alam itu, sebab itulah Allah Ta'ala sebut iza. Akhir sekali alimat, baru mu tahu. Ai iza waqat tilkal umur, bila terjadinya benda tadi, langit terbelah, bintang bertaburan, laut bercantum, kubur dibongkar, pada ketika itu alimat kullu nafsin hinaha, semua orang akan tahu apakah amalan dia. Amalan dia betul ke tak betul, amalan dia soleh ke toleh, amalan dia baik ke tak baik, amalan dia mengikut sunnah ke tidak, baru tahu. Atas dunia ni masing-masing
menuding jari kepada orang, amal lagi betul, amal orang lain salah. Contohnya, maka kita yang cemas ini, mesti amalan kita berpaksikan apa yang diajar oleh Nabi SAW, baru kita rasa tenang di akhirat, insya-Allah. Kalau tidak, bimbang kita. Sampai-sampai Nabi tak iktiraf, aku tak ajar lagu ni. Zikir bahasa jenis melompat, petempik, meraun, mengambil mana ni? Reka sendiri Rasulullah akan kata laisa apa ni? Semua amalan-amalan yang tidak berdasarkan kepada ajaran dia ditolak. Macam mana kita nak jawab? Oh, banyak dah akhirnya ni, banyak pun. Kalau tidak bertepatan dengan hak Nabi, payah kita. Ya, susah nak dia. Pengiktirafan tidak ada. Pengiktirafan tidak ada. Jadi payah. Baik para pelajar sekalian, tengok tafsir ulama kata ma qaddamat. Apa makna ma qaddamat? Maksudnya ma'amilathu. Apa yang dia buat di atas dunia dulu sebagai bekalan ke akhirat, itu makna ma'amilat, ma qaddamat. Ai ma qaddamat min khairin. Ataupun dua-dua sekali, apa yang dia sediakan di akhirat, dia di dunia dulu. Hak baik ke, hak buruk, kamu terima lah hari ni. Wa akharat, apa yang dia tinggalkan, ai min sunnatin yu'malu biha ba'da mautiha. Ni saya takut ni. Kita reka satu amalan yang tidak diiktiraf oleh Nabi SAW, ataupun reka satu maksiat derhaka kepada Allah Ta'ala, buat pesta kau, buat apa benda, maka bila dia mati, yu'malu biha ba'da mautiha, orang masih lagi ikut apa yang dia ajar, maka tuannya duduk dalam kubur, kejahatan dia tidak berkubur. Tulis itu. Tuan mereka benda yang bid'ah, benda mungkar ni duduk dalam kubur, tetapi amalan dia belum berkubur. Artinya benda tu hidup berjalan-jalan. Selagi orang duduk share awak punya apa ni, cerita fitnah tadi ataupun maksiat tadi, maka saham dia berjalan dalam kubur. Na'udzubillah. Maka di sinilah timbul kata-kata hikmah. Dia kata apa? Manusia yang bahagia, dia mati, amalan tak mati. Itu manusia bahagia. Kita duduk dalam kubur, tapi kita buat masjid, sedekah jariah. Kita duduk dalam kubur, kita duduk wakaf Quran. Ni pelajar-pelajar duduk mengaji ni, hari-hari boleh pahala. Kita duduk dalam kubur, kita sebarkan ilmu. Orang belajar ilmu, duduk sebarkan ilmu yang kita ajar. Ataupun kita tulis buku yang bermanfaat. Ni, zikir pagi petang kau contohnya. Orang duduk mengaji, duduk baca, maka selagi itulah kita boleh pahala. Ingat. Tapi yang sebaliknya pula, manusia yang celaka, tuannya mati, kejahatan tak mati. Ini yang kita takut sekarang. Manusia celaka, tuannya mati, kejahatan tidak mati. Hak dia duk fitnah kau, orang duk percaya apa kalau ni? Poster-poster yang awak buat fitnah pada orang duk sebarkan. Ajaran-ajaran yang pelik yang Nabi tak ajar, kamu buat, orang duk ikut. Ini semua ni menjadi fitnah kepada siapa? Kepada pereka-perekanya. Tuannya mati, kejahatan tak mati, na'udzubillah. Tamaklah tafsir ayat. Alhamdulillah secara ringkas-ringkasnya. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Mencari faedah. Para pelajar, buka kitab tu, cari faedah. Faedah yang pertama, idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Wa idza dalam ayat ini ada 4 kali. Ada berapa kali? 4 kali. Dia panggil munasabatun hasanah. Susunan yang cukup cantik. Fa innal jumala muta'atifah. Semua jumlah kalimah itu dia guna waw kepada iza belaka. Iza itu makna apabila. Jadi oleh kerana tajuk kita sini pendek, jadi cukuplah 4 kali diulang iza.
Dalam awak ayat takwir dulu sebab nak isbatkan kebangkitan semula itu kuat, maka dibawa 12 kali iza. 12 kali iza. Iza 12 kali. Dan tengok Allah Ta'ala guna pertanyaan iza apabila nak menarik minat orang. Apabila berlaku benda ni, apa kesannya? Kesannya alimat nafsun. Manusia akan tahu. Apabila berlakunya kiamat. Satu lagi poin dalam tajuk yang sama, wasiratul madhi al-mutakarrirah. Infatarat, tidak kata yang fatiru, infatarat, intasarat. Maka ini dipanggil kalimah mudhari'. Kalimah madhi, makna ayat tu macam ayat lepas. Tapi benda tu tak berlaku lagi. Tashbihan li tahqiqi wuqu'il mustaqbal, nak ceritanya nampak supaya kita solid, kita faham bahawa benda tu akan berlaku masa ni. Kalau kita kata selagi akan pecah, selagi akan terhambur bintang, selagi akan laut belah, jadi benda tu tak berlaku. Tapi Allah Ta'ala guna madhi macam dah berlaku dah. Itu dia panggil hikmah. Susunan ayat ini, kalau kita belajar satu-satu para jemaah, sangat menarik. Sebab apa? Itulah yang dikatakan Al-Quran. Itu yang dikatakan Al-Quran. Ayat-ayat dia itu mukjizat. Ijazul Quran, lemah orang lain nak ikut, tak boleh. Faedah yang kedua, wa idzal quburu bu'sirat. Apabila kubur-kubur dibongkarkan. Bila dibongkar, ayat ini menunjukkan bahawa cepat. Sekali Israfil tiup serunaria, kubur pun terbuka lalu. Orang pakat bangun keluar lalu daripada kubur. Bangun keluar daripada kubur, kaba'saratil hab minal kaf, seperti bertaibaran kalau kita ada biji ren di tangan kita tu, keluar. Dalam surah Al-Ma'arij, ayat 43, Allah kata yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Hari mereka keluar dari kubur, sira', laju keluar, berlari keluar. Maknanya menunjukkan bahawa kita tidur lama dalam kubur, bila sedar tu cepat keluar. Allahu Akbar. Nas'alullahu al-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita lah, keluar daripada kubur dalam keadaan beriman, dalam keadaan aman, duduk di bawah bayangan teduh, dan mendapat keredaan Ar-Rahman. Amin ya Rabbal Alamin. Faedah yang ketiga, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Bila mati, baru tahu apa yang kita buat atas dunia dulu. Bila kiamat, baru nampak, oh ni rekod aku dulu atas dunia dulu, ya Rabbal Alamin. Jawab dianya, tulis awal. Dia punya dalalatun ala muakhadhatil insan bima umila bihi ba'dahu. Ayat ini menjadi dalil kepada manusia tetap bertanggungjawab dengan semua yang dia buat. Kalau orang ikut dia buat tu, yang baik dia dapat pahala, yang buruk dapat bala. Sebab Allah kata ma qaddamat wa akhar. Hak mu buat dulu, yang kamu tinggalkan, orang ikut tu semuanya akan bertanggungjawab. Jangan kata aku relax dah bro, saya sudah mati, tak ada. No. Olah apa awak mati, kejahatan yang awak sebarkan diterima oleh orang, tak akan mati. Jadi sebab itu marilah kita muhasabah sebelum kita dipertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Muhasabah. Kalau ada benda yang tak kena, hak benda tak baik kita sebarkan, tarik balik, padamkan dan tukar jadi hak baik. Jadi ayat ini menjadi dalil kepada apa? Kepada manusia bertanggungjawab
dengan semua hak dia buat, baik atau buruk, selepas dia tidak ada. Yang keempat, fi qawlihi ta'ala alimat nafsun. Sakat tu ya. Alimat nafsun. Alimat nafsun. Setiap diri itu tahu. La'allahu nakra. Allah Ta'ala bagi dia panggil nakirah. Nafsun. Tidak kata an-nafsu, tak ada alif lam. Isyarat kepada bahawa yang bari orang yang ada akal, ada pemikiran, sentiasa mengaudit diri dia, sebab dia tahu dia akan ditanya, dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita buat maksiat, kita akan bertanggungjawab. Kalau kita buat taat, kita akan dapat pulangan yang baik. Kata-kata hikmat yang selalu saya ulang, hari ini kita ulang lagi. Kata-kata dia, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Itu kata-kata hikmat. Suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kita penulis. Awak nak baca apa? Tulis. Hai, aku tak mau baca maksiat. Rasa nak buat maksiat, stop. Rasa nak mengutuk orang, tak jadi. Rasa nak mengumpat, tak mandar, tak berani. Sebab kita tahu kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, yang kelima, masih lagi ayat yang sama. Kita tak banyak ayat hari ni. Fi qawlihi ta'ala alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Setiap diri akan tahu apa yang dia sediakan dan apa yang dia lewatkan. Tinggal apa yang dia tinggalkan. Soal, ayat mulia ini yuhimu zahiruha. Ayat ini pada zahirnya nampak bahawa orang ni tahu apa yang dia sedia, apa yang dia tinggalkan, nafsun wahidah. Jadi macam satu diri ya tahu. Sedangkan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahawa kullu nafsin, semua kita akan tahu. Yang baik ke, yang buruk ke, semua akan tahu. Maka apakah huraian ayat ini? Al-jawab al-murada biqauli nafsun, maknanya semua diri, tidak terkecuali. Siapa saja pun hak buat baik dia dapat, yang buruk dia dapat. Wan nakirah, biasanya nakirah ni dia akan jadi umum kalau dia duduk di siyakin nafi syarat. Tapi kata di para ulama tidak syarat juga. Boleh je nakirah jadi umum, nafsun jadi umum melalui siyaqil ayat, susunan ayat. Maka kita kata ayat ini alimat nafsun, walaupun dia nakirah tapi dia umum berdasarkan pada susunan ayat, mana semua jiwa, semua diri akan tahu apa yang dia sediakan dalam amalan dan apa yang ditinggalkan daripada amalan. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita muhasabah diri, kita audit diri kita sendiri. Aku nak tinggal ni benda baik ke benda buruk? Nak tinggalkan. Termasuk juga apa yang kita kata kepada orang, apa yang kita dah sebar kepada orang, termasuk dosa peribadi. Baru ni ada seorang kawan kita sini juga mati. Di Facebook dia penuh dengan gambar family dia, keluarga dia tak tutup aurat. Kita perheran juga. Orang ni nampak macam ahli masjid, selalu pergi masjid. Tapi gatal tangan tu nak share benda-benda yang menyusahkan dia di akhirat. Jadi adalah anak dia tanya, macam mana ustaz ni? Abah saya ni, arwah ni, duk share gambar bini dia, mak dia, tak aurat, anak perempuan pun panggil palu. Memang tak aurat. Saya kata, yang pertama sekali kita serahlah dia ni kepada Allah. Dia dah pergi bertemu Allah. Orang yang masih hidup berusaha untuk padamkan FB ni, tak usah duk sayang lah. Padamkan Facebook ini supaya
gambar-gambar atau untuk aurat yang dia sebar tu terpadam setakat tu. Allahu alam. Apa anak dia buat? Itu kita kata ini ini gambar peribadi, tapi peribadi kalau disebar kepada umum tak jadi. Kalau peribadi setakat dalam album kat rumah ya, ditengok oleh anak-anak mahram. Ingat baiklah. Yang lebih berat lagi ni, tulisan-tulisan, komen-komen, blogger, tiktoker, berapa benda ni hok duk buat video-video petenuh pada orang ni. Oh dahsyat. Akhirat esok tak tahulah ni kita dia nak hollow di mana batas tengkok dia. Di mana dia nak letak. Bila bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, banyak sangat fitnah yang dia buat. Kita kata Allahul Musta'an, jangan pedulikan orang, kita kira kita sama-sama kita muhasabah, kita audit diri kita. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah untuk siri akan datang ayat 6 sehingga ayat 12. 6 sehingga ayat 12. Assalamualaikum.